Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin wa sayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat, hadirin hadirat, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah taala, kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan keizinan daripadanya kita dapat sama-sama berhimpun pada petang yang mulia ini, hari Khamis malam Jumaat 14 hari bulan Ramadan. Mudah-mudahan segala amal ibadah yang kita lakukan akan diperkenankan Allah dan dipermudahkan segala urusan-urusan kita oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih pada semua sahabat-sahabat yang menonton, yang menyinggah, yang mendengar pada petang ini. Teruskan share dan teruskan share, insya-Allah. Terima kasih pada Bangah Nasir, Ummu Abu Hurairah, Ustaz Afif Syukri yang menyinggah juga pada petang ini. Kak Jamaliah Jaafar, terima kasih. Suryati Mihat Hassan, Kepung Mendung, samalah Kak, dekat Sarjana ni pun Sarjana mata memandang juga. Dia mendung gelap tapi belum hujan lagi. Mudah-mudahan hujan rahmat lah, insya-Allah. Ummu Arif, terima kasih. Tohun bolehlah. Kak Syam Silah, Rosyam Silah daripada Puchong. Jumpa lagi kita pada petang ini. Abang Hairi daripada Medan, Indonesia, hujan. Medan pun hujan juga no. Eli Masni Mas'ud, terima kasih. Kak Latifah Ahmad, Sungai Petani, Rintik-Rintik. Kak Noraini, terima kasih. Zulkifli Mahadi dari Seremban Selatan. Indah Purnama, terima kasih. Kak Nirma Nasir daripada Singapura juga hadir pada petang ini. Juga Siti Cute Jambu dari Singapura juga. Buat kali kedua nyari. Lama tak dengar perkataan nyari yang bermaksud ini hari.
satu pertanyaan, malam bilakah yang sesuai baca kunut? Malam 15 atau malam 16? Boy Zul, kuliah belum start ke ni? Kuliah belum start dah tanya soalan. Tak apa, sekejap kita jawab, insyaAllah. Kak Zah, terima kasih. Zi Azmi, Langkapi Sejahtera daripada Manjung. Kak Salma Hadi, Batu Tiga. Syah Alam, hujan renyai-renyai, gelap. Samalah kita, satu awan yang samalah. Zahzan, terima kasih. Langkapi, I love you too. Abdul Aziz Habibi, petang ni baru dapat ikut kuliah Ustaz, terima kasih banyak. Nasir Senin, terima kasih. Salasiah Hasan, thank you Kak Zah, tolong share. Muhammad Nizam Ibrahim, Kak Sahliza daripada Kangak Perlis, sama soalan daripada Nasir Senin. Ustaz, malam ni mula baca kunut. Sabar Sat, saat kita jawab. Rozinis Abdul Rahman daripada Hospital Shah Alam, suara clear, cuaca mendung. Sama-sama kita, satu line. Surah An-Nur, Seremban 2 pula dah, Seremban Selatan, terima kasih. Perlis dah hujan lebat. Laporan daripada pengkaji cuaca kita, Kak Sahliza. Terima kasih atas laporan cuaca. Asniza dari Tasik Gelegok, Pulau Pinang, dan share, terima kasih. Mazli Muhammad, terima kasih Mazli. Yusuf, Abang Usup kita, hujan lebat di Gombak, nampak gayanya agak sejuk. Untung Gombak ni masih hujan je daripada semalam lagi. Kami ni kawasan wali-wali ni payah nak dapat hujan ni. Cempaka Sari, Assalamualaikum Ustaz, Ana dari Bukit Jalil. Saya tak boleh dengan nama Bukit Jalil ni, berasa nak pergi stadium tengok bola kan. Tapi PKP ni kena sabar dulu lah. Mungkin tahun depan baru bersambung Liga Bola Sepak ni. Ceramah agak tuan, bola tak boleh tinggal. Terima kasih Cempaka Sari daripada Bukit Jalil. Syarifah Hamid, terima kasih. Mazli tadi daripada Seri Kembangan, baru lepas hujan, cool, sejuk. Mam Comel daripada Sarjana Utama. Ini sekampung ni. SU berapa tu Mam Comel? Saya dekat SU 3 je. Suhaimi Wan Omar, Hazlina Abdullah daripada Merbuk, hujan Kedah. Apa khabar orang Kedah kita? InsyaAllah. Syarifah Saad, Zaimas baru habis mengecat. Rajinlah kan, mengecat rumah pula dah. Zah Hussein, terima kasih. Zainuddin, Parit Buntak, Mendung. Silakan kongsi, silakan share. Nuraini Salati from Jeli, Kelantan Jeli, Kelantan. Renyai-renyai Sungai Buloh. Aman Putri, Mebau Sempak. Aman Putri, kawasan yang sederhana penduduknya tak, ramai tak ramai, sikit tak sikit, kat tepi traffic light. Alhamdulillah. Baik, teruskan share, teruskan menonton. Jadi tajuk kita pada petang yang mulia ni mungkin dalam masa yang sangat singkat sangat. Hari ni saya dalam 6.30 saya akan berhenti. Kan, ada urusan negara yang perlu diselesaikan. 6.30, 6 lajak-lajak sikit lah macam biasa lah. Tapi tidak membawa kepada masa yang sangat panjang. Baik, petang ni kita sembang tentang istiqamah. Ya, tentang istiqamah. Baik, jadi sebelum kita nak istiqamah, so kita jawab dulu soalan daripada sahabat kita tadi. Ada dua sahabat yang tanya tentang pembacaan kunut ketika solat witir. Jadi kalau kita tengok dalam mazhab Syafi'i kita, sunat membaca kunut pada solat sunat witir bermula malam yang
16. Malam 16 adalah malam besok. Malam ini malam yang ke-15. Jadi malam ni belum lagi kunutnya, bawa bertenang dulu. InsyaAllah kita akan baca kunut bermula malam besok. Ya, bermula pada malam besok. Jadi macam mana kaedah membaca kunutnya? Sama macam semayang subuh lah. Cuma kita punya witir itu berapa rakaat. Kalau kita just buat macam biasa 3 rakaat, yang kata ulama 3 rakaat itu adalah apa dia panggil, afdalnya 2 salam lah. 2 rakaat yang pertama, lepas tu naik, lepas bagi salam, semayang balik 1 rakaat, 2 plus 1, 2 plus 1. Itu witir yang afdal. Boleh juga witirnya 3 rakaat 1 salam, tak ada masalah. Jadi bila nak baca witirnya tu, witir pula dah, nak baca kunutnya tu, nak baca kunutnya tu pada rakaat yang terakhir lah. Rakaat terakhir kita yang mana? Yang nombor 3 tu lah, kan? Yang nombor 3 tu, itu rakaat terakhir kita lah. So kita baca pada rakaat yang ketiga selepas bangun daripada rukuk. Macam solat subuh juga. Subuh tu dia baca rakaat kedua kan. Jadi kita punya kunut rakaat ketiga. Kalau buat tarawih, witirnya 3 rakaat. Kalau buat witirnya 7 rakaat, rakaat ke-7 lah. Kalau 9, walaupun nampak gaya macam tak ada harapan, rakaat ke-9. Kalau paling cerah harapannya Ustaz, 1 rakaat aja Ustaz. Tak larat gila, mengantuk kan, kita buat witir 1 rakaat. So kunutnya 1 rakaat tu lah, pada rakaat yang pertama tu lah kunutnya. Dia gitu tak? Alright, line clear lah. Terima kasih. Sambung. Di Mahmud, Jitra kena sebut betul-betul tu, Jitra. Hujan lebat. Tijah Ali, Pak Din daripada Ipoh, terima kasih. Muhammad Ali, Mak Yasin, Pak Ya, Bagan Datuk. Syarifah Saad sedang memasak Ustaz. Jitra, hujan lebat. Bagus, teruskan memasak, telinga dengar saja, tak ada masalah. Ahmad Safri baru lambat masuk, baru balik beli barang dapur tu dia. Tak apa. Saujana 2 Ustaz. Dedap 7. Okey. Sarjana 2 ni area masjid kan tu? Belah-belah masjid Sarjana kan? Dekat lah tu Ustaz, SU 3 Jalan Teratai. Dekat dengan surau Sarjana 3. Syarifah Saad, terima kasih. Surau An-Nur cantik. Macam-macam bunga Ustaz. Nak buat macam mana kan? Hidup ni kena ceria lah, bubuh lah bunga kat mana pun, bagi nampak tenang sikit. Terima kasih Abang Razak Daud, orang kuat kita punya Felda ni. Alhamdulillah. Cempaka Sari, pencerahan kunut witir jelas dan faham. Thank you Ustaz. Sama-sama. Di Amri, terima kasih. Ummu Arif. Ummu Arif Negeri Sembilan. Terima kasih. Zalia Adenan ni suka benar musiknya. Macam pengumuman dari penyimpan moho besar raja-raja Ustaz. Baru-baru nak belajar, mana dah tahu ada jawatan ke situ nanti tak. Azami Abu Bakar, terima kasih. Mukhtar Muda Kuala Nerus, Abang Omar Satari, baru dapat masuk sibuk edar bubur lambuk surau. Terima kasih bang. Tak ada rezeki lah nak rasa surau punya bubur lambuk. Kak Kalsum Abdul Aziz, terlewat sikit. Azizan Ismail, Senai masuk menghadap tu dia. Macam-macam korang ni kan. Suka sangat tulis macam-macam kat situ. Baik, okey. Kita fokus dekat tajuk kita. Nanti kita baca balik komen-komen tu nah. Yang penting teruskan share dan teruskan share. InsyaAllah. Dah baru ada 53 yang share. Baik, kita nak sembang petang ni tentang istiqamah.
Istiqamah ni bahasa Arab, bahasa Melayu pun istiqamah. So itu kalau tuan-tuan tengok tu, tuan-tuan tengok nombor akaun Maybank yang tertera dekat skrin tu kan, itu audio kuliah punya. Nama akaun dia AK Fastaqim Global. Fastaqim tu sebenarnya daripada perkataan istiqamah lah tu. Kan kami bincang-bincang, kami hadam-hadamkan nama akaun bank tu untuk kita register. Akhirnya dapat juga perkataan Fastaqim tu kita masukkan. Kan itulah nama dia, AK Fastaqim Global. Kan. Baik, apa makna istiqamah ni? Istiqamah ni makna berkekalan, berterusan, berpanjangan. Bahasa orang kampung saya dia panggil maintain. Kan, kita buat kerja secara istiqamah, makna berterusan, berkekalan, berpanjangan. Orang putih panggil maintain. Kan, bersambung-sambung, tidak putus, tidak sekerat jalan. Itu boleh belaka lah tu, kan, boleh belaka lah. Semua tu kita serap masuk pada definisi istiqamah. Baik, ada satu cerita daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya tak ingat nama dia, sama ada Abu Sufyan ke ataupun Sufyan, tapi Sufyan lah, tapi saya tak pasti Sufyan yang mana satu. Sahabat Nabi ya. Dia datang jumpa Nabi, dia tanya satu soalan pada Nabi. Dia kata, wahai Rasulullah, ya Rasulullah, qul li fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak. Cantik soalan sahabat Nabi itu. Dia datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata, wahai Rasulullah, qul li fil Islam, wahai Nabi, wahai Rasul, tolong bagi tahu aku satu benda tentang Islam. Tak kiralah apa benda pun, tapi aku nak satu je. Tolong bagi tahu aku, kata sahabat ini, satu benda tentang Islam. Kau sebutlah apa benda pun wahai Rasulullah tentang Islam. Qaulan, satu benda, satu perkataan. La as'alu anhu ahadan ghairak. Yang benda itu bila engkau dah sebut dekat aku nanti, benda tu aku takkan tanya dah pada siapa-siapa pun sampai bila-bila. Sahabat ni tanya Nabi gitu kan. Dia kata, dia jumpa Nabi, dia kata, wahai Rasulullah, tolong cerita aku satu kalimah, satu perkataan yang bila engkau dah hurai dekat aku, yang perkataan tu aku tak perlu dah tanya orang lain, dan aku akan pegang sampai bila-bila. Itu lebih kurang soalan dia. Lalu dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? Nabi kata, qul amantu billah thumma istaqim. Qul amantu billah thumma istaqim. Katakan olehmu, aku beriman kepada Allah. Amantu billah maknanya aku beriman kepada Allah. Kemudian kata Nabi, kamu istiqamahlah. Ini hadis dia tentang istiqamah itu. Nabi pesan pada sahabatnya itu, berimanlah kamu kepada Allah, kemudian istiqamahlah. Maknanya istiqamahlah kamu dengan iman yang kamu ada. Istiqamahlah kamu dengan iman yang kamu ada itu. Tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, nampak? So, apa kita nak kena buat? Istiqamah. Pertama, istiqamah dengan tahap keimanan kita. Jaga iman kita, perkemahkan elok-elok iman kita kepada Allah. Kita dah bincang dalam siri kuliah-kuliah subuh kita setiap hari 6.30 pagi tentang topik iman. Pagi tadi kita bincang rukun iman kelima, iaitu percaya kepada hari akhirat. Besok pagi kita akan bincang yang ke-6, insya-Allah. Kita ulang kaji balik kan.
So nombor satu, istiqamahkan iman kita. Maknanya jaga iman kita, jaga tauhid kita, jaga keyakinan kita, jaga kepercayaan kita, jaga akidah kita. Istiqamah sampai mati, insya-Allah. Yang kedua, istiqamah dalam bentuk ibadah. Tuan-tuan, sahabat, hari ini 14 hari bulan Ramadan, malam 15. Bila sebut malam 15, tolong berasa sedih sikit. Tolonglah ada rasa, ya Allah, pasal apa dah Ramadan dah tinggal 15 hari ni, ya Allah. Dah tinggal separuh, sudah berlalunya separuh Ramadan, dan ke depan lagi separuh belum tentu kita nak boleh dapat. Harap-harap kita dapat, amin ya rabbal alamin. Kita akan rasa, orang yang beriman dia akan rasa, ya Allah, lajunya Ramadan, kan? Sedar tak sedar dah masuk malam 15. Jadi tolong istiqamah. Sepatutnya bila dah masuk malam 15 ni, kita punya gear tu dah kan, gear kita tu dah makin laju lah. Macam saya pernah sebut awal Ramadan dulu, kita masuk Ramadan macam masuk lomba lari 100 meter pecut, 100 meter. Macam kita masuk berlari 100 meter lah. Mula-mula start berlari tu slow lah, kan. Mula-mula baru start, pengadil tembak je, pom je, kita pun lari. Masa tu mengatur langkah slow je. Bila dah tengah-tengah track tu, dah masuk separuh larian, kita mula nak speeding kita makin laju. Sampai di hujung nanti, pecutan akhir dia panggil lah, selaju-lajunya. So sekarang ni kita dah pertengahan larian. Maksud dia, larian kita dah mula stabil, larian kita dah mula maintain, larian kita dah mula mengorak untuk kelajuan yang maksimum. Boleh faham maksudnya, kan? Saya bercakap bahasa Melayu yang mudah orang nak faham. Saya belum lagi berceramah dalam bahasa Jerman atau Sepanyol. Jadi bawa tenang. Senang saya cakap Melayu aja ni. Jangan sampai saya naik angin, saya keluar cakap Jerman nanti tuan-tuan tak faham, dengan aku sekali tak faham. Jadi kita cerita bahasa yang paling senang. Tolong jaga istiqamah kita dalam ibadah. Kita takut macam ni, dah masuk separuh ni sekarang, ialah macam sahabat beritahulah, kan. Semangat tu dah makin luntur, makin lemah, Quran pun dah makin slow bacanya, kan, dah makin sedikit pula berbanding awal-awal semangat itu hari. Itu yang kita tak mahu. Macam mana kita nak maintainkan kita punya kekuatan istiqamah ni? Satu je, sahabat sekalian, ibu-ibu, cerita dia kena disiplin. Kan, cerita dia kena disiplin. Kena disiplinkan diri dan patuhi disiplin tu. Disiplin tu kita yang atur, kan. Okey, contoh, aku setiap kali lepas subuh baca Quran. Itu disiplin. So kena ikut disiplin tu. Mengantuk ke, tak larat ke, kena baca juga. Sebab untuk menghasilkan istiqamah. Aku setiap kali lepas asar selawat ke Nabi 100 kali atau 500 kali. Disiplin. So setiap kali lepas asar kena buat. Contoh, aku tiap kali habis je ustaz bersyarah ni, aku nak derma dekat ustaz. Contoh. Tapi ni bukan contoh, ni betul-betul, ni bukan contoh saja-saja melawak tak. Ni betul-betul. Kan? So habis kuliah je cari nombor akaun ustaz, kan. Infak. Contoh. Kita dah aturkan satu jadual, we must ikut jadual tu. Kita kena patuh jadual tu, kita kena ikut jadual tu, kita kena patuhi. Itu baru jadi istiqamah. Jangan macam orang Melayu kata hangat-hangat tiap ayam lah, kan. Semangat awal-awal saja. Tak nak gitu. Kita tak maulah. Kita nak prestasi kita ni maintain aja, kan. Macam tu dah baru terbaik. Itu penting istiqamah. Baik, boleh saya sambung komen-komen sekejap, tengok sahabat ni. Terima kasih Yaakob Fauziah, Mihat Hasan,
Mam Comel, okey lah, betul lah, dengan Masjid SU kan. Abang Yusof jangan macam-macam tu, nak suruh letak bola pula atas meja ni. Boy, pandai akai tu, banyak akai Abang Yusof ni. Fatimah Abdul Rahman, terima kasih. Bangan Nasir, istiqamah terbaik. Tohun, Ustaz, solat tarawih 20 campur 3 witir. Betul lah, so jadi 23 lah. Yang buat 20 plus 3 atau 8 plus 3, dua-dua boleh. So taubat, tahajud, hajat dan istikharah tak perlu ke? Jas nak tanya. Itu terpulang pada masing-masing. Kita buat tarawih ni lepas isyak kan. Lepas isyak tu masa dia panjang. Lepas isyak pukul 9 tu sampailah sebelum bang subuh, itulah waktu solat tarawih. Tetapi kebiasaan ulama 6.30. Tetapi kebiasaannya kita buat tarawih tu betul-betul habis isyak, brum sekali harung. Maknanya senang bahasanya, sekali jalan lah. Terus siap, terus tergolek, terus lega, lapang dada tak? Okey. Habiskan tarawih witir lepas isyak. Jadi yang tahajud, yang istikharah ke, hajat ke, taubat ke, itu boleh buat. Kita buatlah selepas bangun pagi sahur tu, bolehlah buat waktu sahur tu pun boleh. Habis tu nak tutup witir balik ke Ustaz, saya dah cerita dah itu hari kan. Nak tutup pun boleh, tak nak tutup pun tak apa. Kalau pening, tak payah dah witir lagi, terus saja buat dengan sembahyang sunat yang ada tu sudah. Lepas tu sembahyang subuh terus, sahur, sembahyang subuh kan, settle. Itu terpulang pada kita. Bagusnya kita buat terutama di waktu sahur lah, kan. Sebab itu saat-saat mustajab doa, dan kemudian itu juga kita kena istiqamahkan, terutama di orang kata 10 akhir Ramadan nanti insya-Allah. Langkapi sekali-sekala pakai baju jersey Selangor merah kuning bawah. Kita ada jersey Harimau Melaya je bang, jersey merah kuning pun ada. Tak apa, kita akan adjust yang tu, buat tenang, kita akan aturkan. Nur Azizi Lazuan, terima kasih. Suryati, istiqamah berterusan. Ahmad Safri, biar sedikit tapi istiqamah daripada banyak tapi sekejap buat, sekejap tidak. Betul lah tu. Istiqamah tu walaupun sedikit. Contoh, sehari selawat Nabi 50 kali atau 10 kali je, tapi hari-hari selawat. Itu memang terbaik lah. Sedikit tetapi berkekalan. Dalam hadis Nabi kata qalil tetapi dawam. Sedikit tapi Nabi kata berterusan, berpanjangan. Alright, Haji Muhammad Sungai Lalang, hujan, Sazuan 2 pupu baru sampai, selamat berbuka. Selamat bukalah Sazuan dekat Labuan tu nah. Nasuha, terima kasih Ustaz, alhamdulillah. Safri, thank you. Kak Maimanah, Afzan Nizam, Habibah Abdullah, lambat masuk, tak apa. Terima kasih. Umar Arif, Hadil Syam, lambat masuk, tak apa, jangan tak masuk, masuk lambat-lambat pun tak apa. Ibnu Osman Samarahan, okey, iftar 6.40, cantik. 5 minit lagi tu. Samarahan 5 minit lagi, terbaik. Doa-doakan kami yang 7.23 ni bersabarlah. Umar Arif, Kak Zah, Kak Saliza Agus, terima kasih. Noraina Salati, Bangan Nasir, bahasa orang putih Ustaz. Faham. Itulah, jangan bagi saya marah. Saya kalau marah kan, bahasa Rusia pun boleh keluar tu. Tak boleh balik kampung. Tak boleh balik kampung kan. Saya lagi lah jauh. Duduk Sarjana Utama, kampung kat Langkawi. Menangis ucuk katil lah awaknya kan. Ahmad Khalil, bawa tenang, bawa masuk. Ahmad Sapri, Arif Fazila Arifin, terima kasih. Kak Maimanah, disiplin diri membentuk istiqamah. Ahmad Safri, thank you very much. Nazri Kadir, Sungai Petani clear, lambat sikit masuk, no problem. Yusnizam Zakaria, terima kasih. Cik Syarifah, baru masuk
lain clear ni bone tebal. Ni bone tebal lain clear cantik. Johar je Khalid, teruskan Ustaz. Yalah, insya-Allah kita cuba teruskan. Ahmad Safri, kalau kita buat infak contoh RM50, kita niat pada diri kita RM10 hari pertama, RM10 hari kedua dan seterusnya, boleh tak Ustaz? Boleh, tak ada masalah. Katalah setiap hari RM10 lah, sebulan RM300. Okey lah tu, boleh lah, sesuai dengan kemampuan lah. Kalau tak mampu sehari RM10, sehari RM2 atau RM5 atas kemampuan. Hari ni niat pahala untuk kita, besok untuk hadiah untuk pahala pada isteri, lepas tu lusa untuk anak, RM5 hari keempat untuk arwah mak, lepas tu arwah ayah, lepas tu RM5 yang minggu depan pula arwah siapa-siapa, ke siapa-siapa, tak ada masalah. Ya, yang penting kita maintainkan tu, jumlah tu, insya-Allah. Alamak, hari ni bos kita guna Facebook lain pula ni, bos audio kuliah kita ni kan, banyak akaun ni. Abang Razak Daud, apa hukum orang yang berpuasa melakukan hubungan di siang hari? Hubungan apa tu bang? Soalan tu bagi clear sikit kan. Macam mana nak selesaikannya? Macam mana nak selesaikan? Ni maksud dia mungkin hubungan suami isteri lah tak? Di siang hari Ramadan. Jadi macam mana nak selesai? Jawabnya jangan berhubung lah. Kawal diri sikit lah, jangan terlajak, jangan duduk dekat-dekat, jarakkan 5 meter. Itu cara dia lah. Cara lain saya tak tahu lah. Jadi agama membenarkan hubungan suami isteri, tapi di malam hari lah, sepanjang bulan Ramadan. Kalau siang hari ni tak boleh sampai, istilahnya kita kata melakukan jima' lah. Nanti panjang ceritanya tu kan. Yang teruknya orang lelaki itulah nak kena kafarah dia macam-macam. Jadi macam mana cara nak selesai, tu pandai-pandai lah sendiri kan. Menyorok belakang dinding ke apa ke, pandai-pandai lah, duduk jauh-jauh sikit. Syarifah Marsidi, Li Suryani Hamzah, yang nampak buluh dah ni nak kena berhenti ni, nanti sat. Ahmad Rasidi, terima kasih. Ros Aniza, baru dapat join, dah miss lah sehari 2. Tak apa, bila-bila sempat kita join. Esok Ustaz cerita hikmah mak surat. Ada cadangan pula. Tak apa, nanti kita tengok, kita aturkan tajuk-tajuknya. Robiatun, Kak Tun, terima kasih Kak Tun. Johar je Khalid, program ni hari-hari ke Ustaz? Ya, Abang Johar kita setiap hari pagi kuliah subuh saya 6.30 dan petang pukul 6. Every day, every single day. Aku mula cakap putih ni. Setiap hari. Tengok orang rumah aku dah gelak itulah. Aku ni jarang cakap putih ni. Kalau cakap putih itulah rupanya. Every single day. Betul lah kan. Tiap-tiap hari 6.30 pagi kuliah subuh, 6 petang kuliah iftar kita. Dia sebenarnya lebih kurang setengah jam ke 40 minit lah, tapi sebabkan kadang merapu-merapu tu dia jadi panjang sikit. Okey, itu saja. Jangan dah tanya apa-apa dah dalam ni, saya nak berhenti. So kita jumpa besok pagi 6.30, kita sambung. Pagi saya buka kelas tauhid lah kan, akidah, tauhid, kita cerita beriman pagi lah, insya-Allah. Petang ni dia macam mampu-mampu sikit je kan. Jangan bagi tension sangat. Jadi tuan-tuan, saya kena berhenti. Terima kasih Ucu Anis, baru masuk ke dah lama, saya tak pastilah. Syukri Ghazali, terima kasih banyak. Baik, macam biasa sebelum kita tutup, siapa nak infak pada audio kuliah dipersilakan infak pada nombor akaun yang tertera. Siapa yang nak infak melalui saya boleh PM pada nombor yang saya dah masukkan itu untuk sumbangan dana kebajikan, untuk dakwah. Boleh PM dekat saya, nanti kita bagi nombor akaunnya. Dan siapa nak infak ni, wakaf kitab ni masih kita buka sepanjang Ramadan ni. Besar pahala ni, kita wakafkan harganya RM50 untuk satu kitab. Nanti tuan-tuan dah transfer, kita akan tuliskan senarai nama di belakang ni mengikut nama-nama waris yang tuan-tuan bagi. Nama yang masih hidup boleh, yang dah meninggal pun boleh.
Nanti kita dah tulis, kita tangkap gambar, kita hantarkan gambar tu pada tuan-tuan sebagai bukti lah. Kemudian lepas PKP, kitab ni kita akan kumpul dan kita akan kirimkan atau hantar ke sekolah-sekolah pondok yang terpilih di seluruh negara untuk pembacaan pelajar-pelajar pondok. Alright, terima kasih. Saya minta maaf, saya kena bergegas sikit. Ada urusan dunia yang saya kena selesaikan sebelum hujan turun ni. Saya kena keluar sekejap. Jadi jangan lupa malam ni kita ada apa nama dia? Bulan kita ada supermoon. Supermoon ni dia ada nama dia lah, flower moon ke apa ke menatang, tak tahulah. Supermoon yang terakhir untuk tahun ini, fenomena alam yang diciptakan Allah, tapi dia bermula pukul 7.18 malam ini, sebelum maghrib lah. Kalau di Semenanjung sebelum maghrib, dekat-dekat nak maghrib tu. So mungkin kita boleh tengok malam lagi lepas maghrib ke lepas tarawih, kita boleh intai. Kalau cuaca cantik, kita boleh tengok satu lagi fenomena keajaiban kuasa Allah, nama dia supermoon. Superman tu lain, supermoon. Okey, yang terakhir untuk tahun ini. Dia akan berlaku tiap-tiap tahun, tapi untuk tahun ni the last day is tonight. Nampak cakap putih lagi. So jangan lupa tengok kejadian alam ciptaan Allah yang Maha Agung, supaya kita rasa kerdil. Dan kita jumpa esok. Terima kasih semua. Mam Comel, terima kasih. AC2, Ummu Arif, Suryati tadi, Nuraini Salati, Asma Zuraida. Kau jangan gelak kuat sangat sampai terkeluar lidah tu. Okey, kita jumpa esok. Yang nak infak apa semua boleh PM dekat nombor telefon saya tadi nah. Itu saja, terima kasih. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.